Selamat petang, salam sejahtera. Siaplah Najib. Ini draft laporan besar-besaran kerana jadi punca tuntutan waris Sulu. Ulasan sepenuhnya. Minggu lalu saya telah menunjukkan bahawa masalah yang diwarisi oleh 3 kerajaan persekutuan berturut-turut mengenai tuntutan waris Kesultanan Sulu sebenarnya bermula di zaman pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri. Apabila negara mula mengetahui mengenai tuntutan waris kerajaan ataupun tuntutan waris Kesultanan Sulu yang melibatkan aset Petronas yang bernilai sekitar RM9 bilion baru-baru ini, Najib cepat-cepat cuba mengalihkan fokus dengan menuding jari kepada pentadbiran-pentadbiran selepas beliau. Sedangkan kertas timbang tara secara jelas menunjukkan bahawa fakta notis tuntutan itu telah disampaikan kepada pentadbiran beliau bertarikh 2 November 2017. Tuntutan itu juga bermula selepas pentadbiran beliau menghentikan bayaran kepada waris Kesultanan Sulu sejak 2013 lagi. Oleh itu, saya berpendapat wajarlah Najib turut mengambil tanggungjawab atas kegagalan dan kecuaiannya semasa menjadi Perdana Menteri di antara tahun 2013 hingga 2017 yang membawa kepada tuntutan waris Kesultanan Sulu yang kini dibebankan kepada setiap pentadbiran kerajaan persekutuan selepas beliau. Undang-undang memperuntukkan bahawa rakyat boleh mengambil tindakan undang-undang sama ada di bawah kanun jenayah, penal code atau tindakan saman sivil terhadap mana-mana pejabat awam yang telah cuai dalam menjalankan tugas awam. Dalam kes ini, kecuaian Najib semasa menjadi Perdana Menteri telah mendedahkan negara kepada tuntutan aset sebanyak RM67.5 bilion. Dengan ini, saya telah meminta cabang-cabang dan pemimpin keadilan seluruh negara untuk membuat laporan polis terhadap Najib Razak semasa menjadi Perdana Menteri sehingga membawa kepada tuntutan waris itu. Saya juga memanjangkan jemputan kepada aktivis Akar Umbi, Amanah dan DAP di seluruh negara untuk sama-sama dengan keadilan menyertai siri laporan polis tersebut. Maklumat dan panduan mengenai laporan polis adalah seperti berikut. Tarikh Selasa, hari Selasa dipilih untuk mengingatkan Najib janjinya untuk menyaman Wall Street Journal mengenai skandal 1MDB pada hari Selasa tetapi tidak pernah berlaku. Tuntutan ini berlaku ekoran keputusan pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghentikan bayaran tahunan kepada waris Kesultanan Sulu seperti kehendak perjanjian dalam tahun 2013. Sepatutnya, sekiranya beliau tidak cuai dalam menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri, beliau telah memastikan semua langkah diambil untuk menghalang dan menangani tindakan undang-undang susulan setelah bayaran itu dihentikan. Keputusan itu mencetuskan langkah balas waris Kesultanan Sulu yang memulakan tindakan saman di peringkat antarabangsa kepada Kerajaan Malaysia. Notis tuntutan saman atau notis tindakan saman yang telah dihantar kepada pentadbiran beliau pada 2 November 2017 semasa Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Sebagai rakyat Malaysia, saya meminta supaya pihak berkuasa menyiasat Datuk Seri Najib di bawah peruntukan kanun jenayah sedia ada, iaitu Akta 574 dan peraturan yang mengikat seorang pejabat awam semasa dalam perkhidmatan, seperti Perkara 132 Perkhidmatan Awam dan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tertib 1993 di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk menentukan unsur-unsur kecuaian yang dilakukan Datuk Seri Najib mengenangani isu itu. Saya berharap laporan ini membolehkan kertas siasatan dibuka untuk memastikan
Penjawat awam menjalankan tugas dengan penuh teliti dan tanpa kecuaian yang boleh merugikan rakyat dan negara. Saya membuat laporan ini demi menjalankan tanggung jawab sivil saya sebagai seorang rakyat. Saya sendiri akan membuat laporan polis di Balai Polis Setiawangsa bersama-sama YB, Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa jam 11 pagi esok, yaitu Selasa hari ini. Selepas membuat laporan polis, saya galakkan semua yang terlibat membuat kenyataan media, menyebarkan berita dan menghantar berita visual ke media sosial untuk mendidik rakyat mengenai kesan kecuaian pegawai awam di peringkat tertinggi kepada rakyat. Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden PKR, 18 Julai. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.